Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Hai, selamat sejahtera. Seperti yang kita semua sedia maklum, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac yang lalu. Pertama kali dalam sejarah penguatkuasaan ini dijalankan, kita dapat melihat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Kami berpeluang untuk menemu ramah Puan Nur Hidayah binti Ismail yang merupakan Ketua Sri Kandi Bersatu Pasir Salak yang bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Ismail, selaku Ketua Sri Kandi Bersatu Bahagian Pasir Salak. Hari ini bila adik-adik kita datang untuk kata nak interview pasal PKP ni, untuk hari ini saya akan cuba beri penjelasan ataupun jawapan yang sebaiknya lah. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Okey. Sebelum tu terima kasih juga kepada Puan Ayu sebab terima interview yang last minute ni. Okey, yang seperti yang sedia maklum, sekarang kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan PKP. Jadi, boleh saya tahu bagaimanakah Puan melihat respon atau tindak balas penduduk tentang PKP ni, terutamanya di bahagian Pasir Salak? Okey, bagi pandangan saya, untuk penduduk di bahagian Pasir Salak ni, untuk pengetahuan, Pasir Salak ni besar. Kalau dalam macam negeri, ibarat negeri Perlis, Pasir Salak ni, jajahan Pasir Salak. Okey, bagi pandangan saya, alhamdulillah, penduduk kebanyakan di sini penduduk kampung. Mendengar kata, tapi ada jugalah setengah-setengah, tapi tak banyak, segelintir je. Mungkin tak biasa duduk di rumah. Bila kerajaan kata suruh stay at home, duduk di rumah, tapi mungkin ada yang keluar. Tapi kebanyakannya 98% semua mematuhi arahan kerajaan. Jadi semua macam penduduk kampung kat sini mengikut peraturan lah. Mengikut peraturan. Tapi ada tak isu-isu yang macam mereka ni macam memberontak ke, macam nak juga keluar walaupun dah dikuatkuasakan? Okey, seperti yang saya cakap tadi, kebanyakannya mengikut peraturan. Cuma segelintir, mungkin dalam 2% yang tidak mengikut peraturan. Mungkin nak keluar juga ataupun nak pergi melepak ke, ataupun yang tidak tahu isu semasa, mungkin sedikit 0.1% ke. Itu mungkin dia orang lambat sikit nak dapat tahu pasal perkembangan dalam isu negara kita. Okey. Jadi pada pandangan Puan, macam mana yang isu yang Puan cakap tadi 2%, macam mana nak bagi diorang ni sedar tentang PKP ni, bahayanya COVID? Okey, bagi pandangan saya tentang itu, kita ada pergi menerangkan apa itu isu COVID-19 ni. Kita terangkan apa masalah, punca dan akibat COVID-19 ni, apa dia punya tindak balas ataupun apa keburukan kepada mereka, bukan sahaja kepada mereka tetapi kepada keluarga mereka. Kami ada pergi rumah ke rumah, sebab masa tu kami pun dalam masa PKP 1, PKP 2, kami ada pergi mengedarkan penutup hidung dan mulut, dan kami ada edarkan hand sanitizer kepada mereka. Dan sambil tu kami pun akan menerangkan apakah keburukan ataupun apakah akibat COVID-19 ni. Jadi macam Puan pergi setiap rumah lah untuk bagi tahu penerangan. Jadi dengan cara tu berhasil ke tidak? Saya rasa alhamdulillah semakin baik. Jadi yang isu yang pertama, yang pasal yang PKP kedua ni makin lama makin panjang. Jadi mereka ni semakin lama duduk rumah ke tidak? Daripada PKP 1 sampai sekarang dah ada PKP 4, saya berpandangan peribadi, rakyat Malaysia ni pada awalnya mungkin tidak biasa.
Tapi bila dah lama-lama, bila PM kita pun ada memberikan inisiatif-inisiatif yang baik membantu rakyat Malaysia, saya rasa mereka boleh menerima segala arahan daripada kerajaan. Tapi mungkin sekarang dah PKP 4, dia berikan sedikit kelonggaran. Kelonggaran tu pun saya rasa mereka mengambil peluang itu untuk pergi menjana pendapatan ataupun sumber rezeki mereka lah, mencari sumber rezeki mereka, itu saja. Tapi untuk PKP ni, stay at home tu okey, diorang boleh mengikut peraturan. Kalau tak ada apa-apa yang penting, diorang tak ada. Diorang tak ada ke mana-mana yang tidak penting lah. Kalau berkaitan isu yang mostly yang penduduk Pasir Salak adalah penduduk kampung, jadi mungkin maklumat tu agak terbatas. Contohnya melalui terutamanya dari media sosial macam Facebook, Instagram, dan mungkin juga rakyat diorang ni tak ada akses yang mencukupi. Jadi bagaimana Puan memberitahu mereka? Melalui Facebook ke macam mana? Melalui Facebook pun ada. Kami pun ada link meminta Jabatan Penerangan untuk memberikan hebahan di setiap kampung. Jadi menggunakan agensi kerajaan lah. Ya, contohnya agensi apa yang terlibat? Agensi yang terlibat buat masa ni Jabatan Penerangan. Jabatan Penerangan. Jadi mereka ni yang akan ikut pergi setiap kampung untuk bagi penerangan. Tapi macam lambakan maklumat dari pelbagai jenis media sekarang ni, bagaimana Puan mengatasi masalah tersebut? Contohnya diorang ni biasanya penduduk kampung dari mulut ke mulut, dan maklumat tu kadang-kadang ada tak betul. Jadi bagaimana untuk memastikan mereka mendapatkan maklumat yang tepat? Yang betul. Okey, bagi pandangan saya, memang agak, kalau Instagram, Facebook mereka kurang sikit, tapi dalam WhatsApp tu okey. Sebab penduduk kampung ni walaupun kat kampung, tapi mereka pun ada akses WhatsApp tu. Jadi tak ada masalah. Kalau kira banyak penyebaran maklumat tu daripada WhatsApp, forward WhatsApp tu, jadi kami akan memberikan maklumat yang sahih pada setiap permasalahan ataupun berita yang mereka sebarkan. Okey, mengenai isu ketiga iaitu keperluan barangan. Kebanyakan penduduk kampung ni dia penuri getah, sawit, padi. Tapi jika PKP dijalankan, so mereka ni tak boleh diberi kebebasan untuk keluar rumah. Jadi macam mana masalah macam keperluan harian, macam mana Puan atasi? Okey, untuk keperluan harian, keperluan asas mereka, daripada PKP 1 sampailah yang sekarang ni, memang pihak kami, pihak Bersatu, tidak putus-putus memberikan bantuan kepada mereka. Dan kebanyakan bantuan yang kami dapat daripada pemerintah tempatan ataupun daripada NGO yang memberikan bantuan. Kami bersyukurlah sebab lagipun di sini pemimpin tempatan sangat prihatin kepada penduduk Pasir Salak, terutamanya Datuk Zainul. Jelaslah bahawa Pegawai Perhubungan Awam memainkan peranan yang sangat penting dan menjadi perantara di antara pihak kerajaan dan orang awam sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.